Okey. So, kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kalau kamu semua ada soalan, boleh terus bertanya dalam Zoom chat. Jangan tunggu-tunggu ya. Sebab kita nak faham ni. Kita nak dapatkan kefahaman. Jadi kalau tak faham, tanya. Ya, tanya. Tulis dalam Zoom chat. Okey, apa-apa juga soalan. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Iaitu faktor yang pertama ialah perkembangan industri kereta. Industri kereta ya. Di mana kalau kita lihat industri kereta ini, okey, kemunculan perusahaan industri ataupun kereta ini dan juga ciptaan tayar menambahkan permintaan untuk getah asli. Of course lah, getah asli untuk buat tayar. Selain itu, getah asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Baik, apa itu penebat barangan elektrik ni, cikgu? Baik, penebat barangan elektrik ni, ia sebenarnya, macam mana nak cakap ni? Okey. Okey, baik. Sebenarnya, barangan-barangan elektrik, contohnya, okey, iaitu kalau katakan barangan elektrik, kabel-kabel elektrik. Kabel-kabel elektrik, okey, yang kamu tengok okey, kebanyakan kabel elektrik pada waktu dulu, mereka akan dalam ni ada dia punya dawai tau. Dawai yang dibuat daripada kuprum ataupun dibuat daripada tembaga. Kemudian dia akan disalut dengan getah. Dan getah itu kenapa disalut dengan getah, cikgu? Sebab kalau dia ada kabel, dia ada dia punya wire tu saja, kan? Bila sambungkan kepada bekalan elektrik, kamu tak boleh pegang. Kalau kamu pegang nanti, kena shock elektrik. Jadi, so wire itu, kabel itu perlu disalut dengan apa? Perlu disalut dengan getah. Sebab bila disalut dengan getah asli, kamu boleh pegang dia. Jadi itu dipanggil getah, itu dipanggil penebat. Supaya kamu boleh pegang kabel itu tanpa mengalami kejutan elektrik. So itu dipanggil penebat. Dan untuk membuat penebat tu kena ada getah. Dan bahan yang disalutkan tu itu dipanggil getah dan dibuat daripada getah, dan getah asli itu banyak terdapat di alam Melayu. Di negara kita lah, iaitu daripada pokok-pokok getah. Jadi kalau kita lihat di sini, kepentingan getah adalah dua, iaitu untuk ciptaan tayar, untuk buat tayar, dan satu lagi untuk penebat barangan elektrik. Ini semua kerana apa? Kerana perkembangan industri kereta. Di Eropah pada waktu itu, perkembangan industri kereta di Eropah menyebabkan permintaan getah melambung tinggi. Jadi itu antara sebab kenapa getah dan kenapa tanah Melayu ini menjadi tumpuan kuasa-kuasa barat. Sebab mereka nak getah. Mereka nak getah itu. Okey. Tapi mungkin, ya. Ya betul. Electric conductor semua betul. Tetapi mungkin ramai yang bertanya, kalau tebu untuk apa tebu? Siapa tahu? Inilah dia tanaman-tanaman berorientasikan ekspor. Iaitu faktor yang kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi adalah negara kita memang subur untuk tanaman berorientasikan ekspor seperti getah, tebu, tembakau dan padi. Adakah tebu buat air? No. Tebu bukan untuk buat air. Takkanlah ada orang tu minum air tebu je. Siapa tahu? Tebu untuk apa? Tak tahu Baik, ramai yang tak tahu tebu tu untuk apa. Baik, untuk pengetahuan kamu, ya betul dia Widian. Wuduk tengkorak kau man.
Okey. Sebenarnya tebu tu digunakan untuk buat gula. Gula. Ya, untuk gula. Kan gula kat rumah kamu, gula putih tu, kamu ingat gula tu daripada mana? Gula yang warna putih kamu campurkan dalam minuman apa semua tu, gula tu sebenarnya dibuat daripada tebu. Daripada tebu. Kalau kamu tanya, macam mana dia buat daripada tebu, cikgu? Dia ada proses dia lah. Dia ambil tebu tu semua, kemudian dia akan keringkan, kemudian dia keluarkan airnya, dan kemudian diproses. Jadi kemudian dia akan menghasilkan gula. Sebab itu, tebu dipanggil apa? Sugar cane. Perasan tak? Pokok tebu dipanggil sugar cane. Kalau gula, sugar. Kalau tebu dipanggil sugar cane. Ya, betul. Jadi itulah fungsi tebu, iaitu menghasilkan gula. Yang mana hampir seluruh dunia perlukan gula untuk minuman dan makanan. Jadi itulah dia. Jadi jadi kalau kita lihat, itulah fungsi tebu. Okay, untuk membuat gula. Gula begitu juga dengan tembakau. Negara kita memang menghasilkan tembakau. Ya. Tembakau untuk apa tembakau? Siapa tahu tembakau untuk apa? Tembakau untuk apa? Anyone here? Tembakau ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil tobacco. Ya, okay, tobacco tu sebenarnya untuk buat rokok. Okay, rokok. Jadi orang Inggeris mereka gaya hidup mereka menghisap rokok. Jadi rokok dibuat daripada tembakau. Tembakau. Jadi tanah kita ni, tanah Melayu ni memang subur untuk tanaman tembakau. Tembakau tu tak haram. Ya, tapi menghisap rokok tu haram. Rokok tu tak haram. Menghisap rokok tu yang haram. Ya. Okay, even girls. Ya, betul. Even girls. Jadi kalau kita lihat, itulah maksud tembakau, fungsi tembakau. Bila guna tiba, ya betul. Betul. Bila guna tiba-tiba haram. Ya betul. Betul. Sebab yang haram itu bukan barang itu. Yang haram itu adalah penggunaannya. Betul tak? Betul. Macam duit. Duit dengan tangan kamu. Duit dengan tangan kamu. Okey, dua-dua tak haram. Tapi bila kamu ambil duit itu dengan cara mencuri, kamu mencuri duit itu, so perbuatan mencuri itu yang haram. Duit itu tak haram. Tangan itu tak haram. You see? Perbuatan itu yang haram. Okay. Jadi macam rokok lah. Rokok tu tak haram. Tembakau tu tak haram. Tetapi menghisap rokok itu haram. Faham jadi itu kamu kena faham. Okay. Baik. So, kalau kita lihat, itulah dia kesuburan tanah. Dan juga, negara kita juga waktu ini kaya dengan hasil bumi. Negara kita kaya dengan biji timah, biji besi, emas, petroleum dan juga arang batu. So, negara kita memang kaya. Memang subur, memang kaya dengan hasil-hasil bumi. Sebab itu diorang datang. Jadi, dua sebab yang kita dah tengok, iaitu pertama, industri kereta. Yang kedua, iaitu kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Baik. Ya, itulah sebab kenapa dijajah. Memang macam tu. Memang macam tu. Kamu kena faham, bila kita ni ada kelebihan, pastinya akan ada orang yang nak ambil kesempatan. Contoh, selalu berlaku di dalam sekolah kan. Bila kita ni pandai, bila kita cikgu cakap apa? Cikgu cakap, oh baguslah Adam ni, kamu ni pandai. Bagus Adam Haristani, baguslah Aci, kamu ni pandai. Jadi kawan-kawan akan datang, kau pandai kan? Aku nak ni. Kau pandai kan? Aku nak tanyalah ni. Jadi, bila kita ada kelebihan, akan ada orang yang akan ambil kesempatan. Betul tak? Betul tak? Kalau kita pandai sikit, akan ada orang
Datang ada kesempatan. Tak tanyalah. Ya, kita negara kita ni ada banyak manfaat, betul. Okey. Jadi kalau kita pula katakan kita ni handsome ataupun kita ni cantik atau kita ni handsome, mesti ada akan rakan-rakan yang tak cantik, rakan-rakan yang tak handsome akan datang dekat dengan kita kan. Kau. Kan nak berkawan lah tu kan. Jadi setiap sesuatu yang ada kelebihan pastinya akan ada orang yang cuba ambil kesempatan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi nak buat macam mana? Itulah dunia kan. Sebab itu orang Melayu kata apa? Okey, di mana ada gula, di situ ada semut. You see? Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi macam itulah. Macam itu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi menyebabkan barat datang. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga industri mengetin. Ini yang ketiga. Kenapa pula industri mengetin ni, cikgu? Industri mengetin. Kalau kamu kata apa benda mengetin ni, cikgu? Sebenarnya industri, kalau ikutkan dalam bahasa Melayu, industri membuat tin. Membuat tin. Tin apa? Tin minuman dan juga tin makanan. Tapi bila industri membuat tin, dia pendekkan jadi industri mengetin. Mengetin. Kalau korang tak faham, dia buat kat sini, dia mengetin. Jadi industri mengetin itu telah wujud pada abad ke-19 dan ini adalah ciptaan baharu di Amerika Syarikat. Ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah. Iaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung rumah, dan juga tong-tong minyak. Ini semua, bahan-bahan ini semua, untuk buat semua barang ini perlu ada biji timah. Ini bahan dia. Nak buat tin-tin makanan tu perlu guna biji timah. Nak buat bumbung rumah kena guna biji timah. Kalau nak buat tong-tong minyak pun kena guna biji timah. Bila semua barang guna biji timah, maka harga biji timah itu akan melambung. Maknanya harga dia meningkat. Jadi selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Ya, silakan Satya. Ini. Kalau ada soalan boleh tulis ya. Ini adalah gambaran pekerja-pekerja yang sedang membuat tin-tin minuman dan tin-tin makanan ini. Ini pekerja kilang tin di Amerika Syarikat. Jadi sebab itu mereka datang ke tanah Melayu untuk dapatkan biji timah. Apa soalannya, Satya? Ada soalan katanya. Apa soalannya? Ini industri mengetin makanan. Sebenarnya kenapa permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu lain? Lain maksudnya kenapa permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu lain? Maksudnya di sini apa tahu? Maksudnya di sini permintaan untuk biji timah. Biji timah itu yang datang dari negeri Melayu. Maknanya biji timah yang datang dari tanah Melayu, negeri-negeri Melayu. Jadi Barat perlukan biji timah yang datang dari negeri-negeri Melayu itu untuk membuat industri mengetin makanan. Itu sebenarnya. Itulah sebenarnya industri mengetin. Baik, ada pertanyaan. Ada pertanyaan iaitu, cikgu, kenapa diorang buat tin, cikgu? Tin makanan, tin minuman semua. Untuk apa?
Untuk apa? Kan. Baik. Sebenar-benarnya, okey, dia begini. Untuk buat tin makanan minuman tu, dia orang tak boleh guna besi tau. Sebab besi berkarat. Besi berkarat. Ya betul. Besi berkarat. Jadi sebab tu, dan berat. Jadi sebab tu mereka menggunakan biji timah yang lebih ringan. Zaman tu plastik belum ada lagi. Jadi mereka gunakan biji timah. Okey, untuk apa? Untuk tidak berkarat dan tahan lama makanan tu. Okey. Tetapi, okey, kalau kita fikirkan, ya, kenapa mereka perlukan buat tin-tin minuman dan tin makanan itu? Kerana peperangan. Okey, back to tahun-tahun 1700, 1800, berlakunya perang saudara, perang kemerdekaan Amerika. Jadi bila berlaku perang di dalam negara mereka, ada perang saudara di antara, dikatakan sebagai perang sivil, di antara utara dengan selatan, mereka berperang. Jadi bila mereka berperang ni, okey, mereka perlu okey, membawa makanan. Sebab dalam peperangan, okey, kita imagine lah, katakanlah kita tengah berperang. Okey, kita berperang, berperang. Tiba-tiba kan, tengah berperang kan, tengok-tengok jam kan, alamak, dah pukul 12.30, kan. Lapar lah, kan. Tiba-tiba boleh tak? Okay, geng. Jap. Break. Kenapa break? Lunch hour. Sekejap Okey, break tengah perang ni boleh break ke? Tak boleh. Kalau boleh break, seronok lah. Break, jap. Masak. Okey, tengah masak. So, yang musuh datang. Kau masak apa tu? Masak apa tu? Aku tengah masak gulai. Kan, nak? Boleh sekali. Ambil makan. Okey, makan dengan musuh ni. Okey, dah makan. Okey. Okey, kita sambung sekejap lagi. Okey, sambung. Pergi balik, kemudian tembak. Jadi, okey, jadi itu tidak berlaku. Tak ada masanya nak memasak-masak. Tengah perang pun tak ada masa nak memasak-masak. Jadi macam mana tentera-tentera nak makan? Mereka akan membawa makanan yang telah siap dimasak dalam tin. Okey. Perang Amerika. Perang saudara. Perang sivil. Perang sivil di antara utara dengan selatan tu. Jadi, mereka akan masukkan makanan yang telah siap dimasak, masukkan dalam tin dan juga ditutup. Dan mereka bawa dalam beg. So, tengah berperang ni lapar kan? Okey, dia orang keluarkan. Bila dia orang keluarkan, kemudian dia orang akan buka dan makan. Ada makan, sambung perang. Jadi daripada situlah, okey, bermulanya penggunaan tin-tin makanan. Dan tin minuman semua kan. Jadi daripada situ permintaan tinggi untuk tin makanan dan tin minuman. Untuk apa? Okey, untuk dibawa makanan dan minuman itu oleh para tentera yang sedang berperang. Jadi itulah permulaan kepada penciptaan tin minuman dan tin makanan. Jadi kita baru tahu bahawa okey, iaitu bermulalah industri mengetin makanan dan mengetin minuman kat sini. Okey. Jadi itulah yang kita lihat tentang tiga faktor kenapa kuasa barat datang ke Tanah Melayu, iaitu industri kereta, kemudian juga kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, dan juga industri mengetin makanan. Baik. Okey. So, kita break sekejap untuk 10 minit. Kita teruskan dengan kelas kita. Okey, iaitu pembelajaran kita berkaitan dengan iaitu faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Okey. Baik. So, kita sambung dengan, kita telah lihat tadi, kedatangan kuasa barat. Yang pertama, kerana perkembangan industri kereta. Yang kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Yang ketiga, industri mengetin. Dan kita nak tengok yang keempat, pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez. Baik.
Yang ini kita nak lihat iaitu bagaimana pembukaan terusan Suez dan mana pula pen aku ni ya. Jatuh ke? Oh, jatuh. Okey. Baik. Pembukaan terusan Suez. Baik. Terusan Suez ni kat mana cikgu? Ini soalan dia. Baik. Terusan Suez sebenarnya adalah satu terusan yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean, okey, dan juga Suez di Laut Merah. Maknanya kalau kamu lihat di sini, okey, iaitu dia satu terusan di mana di sini ada pelabuhan Said dan sini Suez. Di mana, okey, dulu dia bersambung, okey, dengan tanah. Tetapi apabila Barat telah berusaha dengan kerjasama kerajaan Inggeris apa semua, mereka telah buat satu terusan. Maknanya mereka telah membuat satu, kita kata, sungai buatan manusia. Sungai buatan manusia yang menyambungkan daripada Laut Mediterranean ni sampai ke Laut Merah di sini. So dia buat kat sini satu terusan dan ini telah mempercepatkan urusan perdagangan. Di mana perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Kenapa macam tu, cikgu? Baik. Eropah. Okey, kita tahu England, okey, British kat sini. Portugis kat sini, Spanyol dekat sini. Okey, dan juga Belanda dekat atas ni. Baik, semua negara-negara Eropah ni dulu kalau nak datang ke timur, mereka perlu naik kapal dan lalu bawah ni tau. Diorang naik kapal lalu ke tepi Afrika, turun sampai Tanjung Harapan. Di sini Tanjung Harapan. Kemudian diorang kena naik semula, okey, pergi ke India dan kemudian baru dah terus pergi ke alam Melayu ataupun okey, Kepulauan Melayu. Okey, dan perjalanan itu mengambil laluan sebanyak 12,400 batu. Plus minus lebih kurang dalam 16,000 kilometer. 16,000 kilometer plus minus lah. Tetapi apabila dibuka laluan ini, okey, terusan Suez ini dibuka, maka mereka tidak perlu lagi lalu sampai ke Tanjung Harapan ni. Dah tak payah lalu sini dah. Mereka hanya melalui, okey, naik je kapal, terus pergi ke terusan Suez ini dan lalu Laut Merah dan terus cross kat sini ke India dan terus ke Kepulauan Melayu yang hanya perlu melalui sebanyak 8,000 batu sahaja. Dengan jarak 8,000 batu sahaja. Ataupun plus minus lebih kurang dalam 10,000 kilometer lah. Plus minus. Jadi, ini telah apa? Terusan Suez ini telah memendekkan perjalanan. Maknanya diorang jumpa shortcut lah. Diorang telah jumpa shortcut. Okey, diorang telah buat shortcut untuk pergi ke Kepulauan Melayu. Jadi itu sebab kenapa mereka sampai, okey, antara faktor kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu iaitu kerana pembukaan terusan Suez. Di mana terusan Suez ni sebenarnya telah dibuka pada tahun sekitar 1800 yang mana okey, dia telah dibina hampir lebih kurang beberapa tahun. Okey, dan panjang dia tak panjang pun. Lebih kurang dalam 180 kilometer je. Panjang dia. Dan terusan Suez ini masih digunakan sampai sekarang. Korang nak tengok tak kat mana terusan Suez tu? Korang nak tengok tak kat mana terusan Suez ni? Okey, ini adalah faktor yang kelima, iaitu ciptaan kapal wap. Pada abad ke-19, kapal wap ini telah dicipta. Okey. Dan sebelum ini kapal dia menggunakan arang batu tau. Arang batu bahan bakar. So asap dia warna hitam tu. Tetapi pada abad ke-19 bila mereka menemui dan mereka dah pandai dah mencipta, okey, iaitu sistem enjin wap. Ya, menggunakan pemanasan air dan air itu mengeluarkan wap dan wap itulah yang telah menggerakkan valve dan juga turbine dalam kapal itu, maka kapal wap telah dicipta. Jadi penggunaan kapal wap ini penting kerana dapat membawa kapal wap ini lebih baik tahu sebab apa? Boleh bawa muatan yang banyak. Maknanya boleh bawa barang
dengan lebih banyak. Ya, kemudian perjalanannya lebih cepat. Sebab apa? Sebab, okey, kena faham kapal wap lebih laju. Kapal wap lebih laju. Dan ini telah menjimatkan kos. Muatan yang banyak, perjalanan yang lebih cepat dan menjimatkan kos. Jadi, penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan semakin murah. Jadi penciptaan kapal wap inilah yang penting. So, pembinaan kapal berkuasa wap menggantikan kapal layar. Kapal layar pun dulu pakai angin. Jadi lambat. Jadi bila penggunaan kapal wap lebih cepat. Okey. Ini sedikit maklumat tentang terusan Suez. Terusan Suez sebenarnya dirancang dan dibina oleh Perancis yang diketuai oleh juruterunya Ferdinand de Lesseps ni. Dan terusan ini mula dibangunkan pada tahun 1859. Ini tentang terusan Suez tadi. Okey. Dan yang kelima ialah ciptaan kapal wap. Okey. Dan okey, faktor yang keenam iaitu persaingan kuasa barat. Okey, persaingan kuasa barat. Adakah mereka bersaing ini menyebabkan mereka ni berlumba-lumba untuk datang ke tanah Melayu? Sebab mereka wujud semangat persaingan. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat. Britain nak bersaing dengan Jerman, bersaing dengan Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat. Bersaing ni maksudnya compete Compete each other. Macam bertanding lah. Compete each other. Okay, dalam kegiatan menakluki kawasan ataupun menjajah kawasan-kawasan di luar Eropah. Okay, dan mereka ni sampai sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Sebab kuasa-kuasa barat menganggap apa tahu? Ini yang slogan yang selalu diorang buat. Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa barat itu. Maknanya apa? Maknanya semakin besar kuasa-kuasa barat ini, semakin power, semakin luas tanah jajahan dia, semakin dapat respect daripada kuasa-kuasa barat yang lain. Sebab itu mereka berlumba-lumba. Dan untuk pengetahuan kamu, negara manakah yang telah dijadikan, telah diisytiharkan sebagai negara kuasa penjajah paling power di dunia? Siapa tahu? Negara mana yang telah menjadi kuasa penjajah paling hebat? Paling hebat di seluruh dunia. So ada yang kata Jerman, ada yang kata US, ada yang kata British. Untuk pengetahuan kamu, sebenar-benarnya negara yang paling power dalam menjajah dunia adalah British. Sebenarnya. Sebab British, bila mereka kumpulkan, mereka jajah kan, dianggapkan bahawa sebenarnya British telah menjajah hampir 24% daripada seluruh bumi. Daripada seluruh bumi ni, 24% telah dikuasai oleh British. Maknanya apa? British sangat-sangat luas tanah jajahan. Dulu Amerika Syarikat sebahagian daripada British. Dulu Kanada pun sebahagian daripada British. Dulu Australia sebagai British. Dulu India pun British. Tanah Melayu pun sebahagian daripada British. British tak kerja ni. Okey. 24%. Dan yang paling bestnya, bila dia dah jajah, dianggapkan bahawa sebenarnya British telah menjajah hampir 52 buah negara. 52 buah negara. Bayangkan, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 52 buah negara dia telah jajah. Dan the best part is, semua tanah-tanah tu dia dah merdekakan, maknanya dia dah lepaskan lah, dia dah tak jajah lagi dah.
dia pulangkan balik. Contoh Tanah Melayu, dia bagi kemerdekaan. India, dia bagi kemerdekaan. Kemudian Australia, dia bagi kemerdekaan. Semua dah bagi kemerdekaan dah, masing-masing. Tapi the best part is apa tahu? British telah buat satu persatuan. Persatuan yang dipanggil Commonwealth. Kamu tahu Commonwealth itu apa? Commonwealth ni sebenarnya adalah persatuan bagi negara-negara bekas tanah jajahan British. Commonwealth ialah persatuan bekas negara-negara jajahan British. Nampak tak? Dia boleh kumpulkan dalam satu persatuan negara-negara yang pernah dijajah dulu. Kemudian diorang buat apa? Buat perdagangan. Tapi the best part apa tahu? Dia boleh buat sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth sekali 4 tahun tahu. Dalam 4 tahun sekali, sukan Commonwealth adalah sukan untuk negara-negara yang pernah menjadi jajahan British. Jadi British pun, okey, bila buat sukan Commonwealth, okey, semua negara-negara hantar, okey, pasukan-pasukan dia kan, pasukan-pasukan ahli sukan semua kan. Okey, kita boleh bayangkan ya. Okey, British kata apa? Sorry dulu aku jajah korang kan. Jom kita bersukan. Jom kita bersukan jom. Sorry dulu aku jajah korang kan. Aku ambil biji timah korang, aku ambil getah korang semua. Kemudian aku penjarakan, kemudian aku membunuh penduduk-penduduk korang semua kan. Sorry. Jom kita bersukan. Kamu rasa macam apa? Macam pelik kan? Rasa macam kau ni kan British. Oh, dulu suka-suka hati kau je jajah kita kan. Dulu suka-suka hati kau je kan. Bunuh apa, kalau kita tengok filem Mat Kilau kan. Kau bunuh bini apa, bini apa pengikut Mat Kilau tu. Okey, kemudian kau apa serang penduduk-penduduk kampung. Okey, di Pahang apa semua kan. Lepas tu sekarang kau nak baik-baik. Lepas tu nak buat sukan lagi lepas tu. Kan? Macam mana kan? Macam pelik kan? Kan. Jadi kita rasa macam British ni kan. Okay. Ada je dia punya idea nak apa? Nak apa? Okay. Cikgu, kubur British masih ada kat Malaysia sebab kerajaan British membayar supaya tempat tu bersih. Well, okay, walaupun kerajaan British membayar supaya tempat tu bersih, okay, tetapi harus ingat itu kubur-kubur punya cerita lah. Okay, itu kubur punya cerita. Tetapi, okay, yang kita nak bagi tahu bahawa telah ramai penduduk-penduduk tanah Melayu terbunuh sepanjang penentangan terhadap British. Okay. Tapi sekarang ni, British buat baik. Tiba-tiba nak buat sukan Commonwealth. Jom kita bersukan sama-sama. Lumba lari, bola sepak. Okay. Kemudian, jadi macam, oh dulu kau dah sedap jajah kita orang, kan? Oh sekarang kau nak baik-baik kan? Jadi macam itulah kan. Jadi kita rasa macam, okey, okay. Pemikiran British ni kadang-kadang macam, Jadi, okey, memang telah diketahui bahawa dalam persaingan kuasa barat, British memang paling power sebab telah menjajah banyak kawasan. So salah satu sebab adalah kedatangan kuasa barat ini adalah persaingan kuasa barat. Persaingan kuasa barat. Contohnya di sini kan, kalau kita lihat ada perang Amerika Syarikat dengan Spanyol di Filipina. Perang Amerika Syarikat Spanyol di Filipina. Cikgu terus terang cakaplah perang ini, perang Amerika Syarikat dengan Spanyol ni perang yang amat kita kata sadis lah. Kamu tahu sebab apa? Sebab Spanyol telah menjajah Filipina lama. Orang Filipina, dia kata apa? Orang Filipina kata, kami tak mau lagi Spanyol menjajah kami. Oh, kita menentang. Gagal. Spanyol tangkap orang-orang yang menentang. Spanyol bunuh orang-orang yang menentang, menentang kerajaan Spanyol di Filipina. Jadi orang-orang Filipina telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Amerika, mai tolong aku untuk halau Spanyol ni keluar daripada Filipina. Okey, Amerika kata, okey, jom. Jadi mereka pun berperang, akhirnya berlaku perang Amerika Syarikat dengan Spanyol tau, dekat Filipina. Spanyol kalah. Bila Spanyol kalah, kan, penduduk Filipina kata apa? Yeay, kita dah berjaya. Kita telah berjaya halau Spanyol daripada Filipina. Yeay, kan, kita telah merdeka. Suddenly, Amerika Syarikat datang.
Bang, belum belum. Memang Sepanyol dah keluar. Tapi sekarang Filipina di bawah Amerika. Korang belum merdeka Ha? Maknanya, ya. Nah, orang Amerika tolong Filipina tu sekali. Maknanya apa? Ingatkan Filipina, orang Filipina dah merdeka daripada Sepanyol. Rupanya, okey, Sepanyol dah keluar. Amerika pula rupanya telah menjajah Filipina. Aduh, ya, begitulah cerita berkaitan dengan Filipina. Jadi mereka ni sebenarnya plot twist dia ada je tau. Ada je dia orang punya idea nak menjajah tu. Jadi itulah kita tak boleh percaya kepada mana-mana pihak yang konon-konon nak bantu kita. Mesti ada sebab kenapa nak tolong kita. So kena berhati-hati. Nampak plot twist. Plot twist. Okey. Jadi itulah persaingan kuasa barat dan juga perang Amerika Syarikat dan Sepanyol. So itu faktor yang keenam, persaingan kuasa barat. Yang ketujuh, ciptaan telegraf. Ciptaan telegraf. Baik, ciptaan teknologi telegraf ini membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. So, penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Dan ini, kalau kamu lihat gambar ni, inilah gambar bagaimana usaha memasang kabel telegraf di lautan Atlantik menggunakan kapal. Baik, telegraf ni macam mana, cikgu? Mungkin ada yang bertanya, telegraf ni macam mana? Telegraf ni, sebenarnya adalah satu alat yang mana alat itu dia akan gunakan kod Morse yang ada titik 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 yang itu. So orang yang dengar kat sana dia akan catat yang titik A titik S, kemudian titik A titik S, kemudian dia translate itu menjadi satu ayat. Orang yang sebelah sana dia nak tukarkan ayat tu, dia gunakan kod Morse tu titik 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 macam tu. Dan bagaimana dia orang sama boleh dengar? Alat telegraf itu disambungkan guna kabel. Kabel itu sambung sampailah ke negara tersebut. Maknanya kabel dia panjang je. Ya. Kabel itu contohnya daripada Tanah Melayu, kabel itu dipasang masuk ke dalam laut tau. Masuk ke dalam laut sampailah ke India, sampailah ke Arab, sampailah ke Eropah. Jadi bila orang hantar mesej daripada Eropah, hantar mesej titik-titik, orang Tanah Melayu dengar titik, dia translate. Berita nak apa? Itulah permulaan telegraf. Dulu lambat kan? Dia cepat juga. Lily. Dia cepat juga tau. Dah dapat dari situ. Nak dapat dari situ memang dia kena translate satu-satu dulu. Translate dengan titik-titik. Tulis. Sampai dah siap. Ini lagi. Ya, betul. Kabel tu sampai sekarang ada lagi di bawah laut. Yes. Dan kemudian penggunaan telefon kan. Kamu tahu telefon yang fixed line tu. Telefon yang kata apa yang tekan-tekan dekat telefon rumah. Telefon rumah kamu kan kabel kan. Sebenarnya macam mana boleh call orang-orang Eropah ke orang Amerika, macam mana boleh call daripada situ ya? Sebab kabel itu akan bersambung sampai main kabel. Main kabel itu akan masuk ke dalam laut tau. Ada dalam laut sampailah ke Amerika, sampailah ke Britain. Itu yang dikatakan sebagai kabel telefon. Dan sekarang ni kita ada kabel apa tahu? Kabel internet. Kabel internet ni, macam internet kita ni, kita boleh pergi ke Amerika, kita boleh pergi ke message ke Amerika, Jepun semua kan. Sebab kabel-kabel tu, kabel internet, phone apa semua tu, memang ada dalam laut. Sambung. Sampai ke Jepun, sampai ke Amerika, sampai ke Britain. Jadi, memang betul, memang ada. Memang ada kabel tu, sampai sekarang.
sampai sekarang. Jadi kabel tu memang tahan lah, maknanya memang orang kata apa, mampu menampung arus laut dan sebagainya. Jadi itu perkembangan pada peringkat awalnya adalah telegraf, ciptaan telegraf. Jadi ciptaan telegraf inilah yang telah menyebabkan orang-orang di Eropah boleh menghubungi orang di tanah Melayu dengan cepat. Itu. Okay. Dan itu, dan yang ke-9 ke-8 ke-8 iaitu slogan beban orang putih, dan ini yang terakhir, slogan beban orang putih. Kuasa barat ini berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Ke negara-negara luar lah. Mereka gunakan macam-macam slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Mereka guna pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. So ada kata, dia lepas je ke macam mana? Memang dia lepas je. Memang dia pasang kabel tu, dia lepaskan dia dalam laut. Memang macam tu. Jadi, untuk slogan beban orang putih ini, orang putih berhujah. Mereka ni berhujah, mereka beri pendapat bahawa peradaban mereka, tamadun mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah, bagi merasionalkan penjajahan mereka. Jadi maksudnya apa ni, cikgu? Maksudnya apa? Contoh macam ni. Katakanlah orang British datang ke tanah Melayu kan. Dia tengok, Satya waktu tu tahun-tahun 1700, 1800 kan. Dia tengok Satya, Raisya, Tasnim, Tiru, Dini semua kan. Dia sampai-sampai je dia tengok, Tiru, main bola dengan Raisya, Tasnim, main berlari-lari dengan Tiru apa semua kan, dengan Dini kan. Semua tak pakai kasut. Pakai seluar pendek je. Dengan baju t-shirt. Berpusing-pusing berlari-lari kan. Jadi Adam Aristan pun ada join. Jadi British kata apa? Diorang ini memang mundur. Mereka ini memang miskin. Tidak ada kemajuan mereka ini. Tanggungjawab kami. Kami ini orang putih, orang yang bertanggungjawab. Tengok, kami datang pakai kasut. Kami datang pakai baju kot yang cantik-cantik. Bermakna kami punya tamadun lagi maju. Kami tengok kamu semua mundur betul. Memang orang miskin betul. Tak apalah. Ini tanggungjawab kami. Ini beban kami. Kami ni orang putih. Beban orang putih adalah tanggungjawab kami untuk memajukan kamu semua, wahai orang-orang tanah Melayu. Jadi, itulah menyebabkan mereka kata apa? Memang kami wajar jajah ni. Memang kami wajar jajah tanah Melayu. Supaya apa? Kami boleh memajukan tanah Melayu. Itu slogan beban orang putih. Sebab orang putih rasa apa? White man's burden lah. This is all white man's burden. They are not tak ada kemajuan langsung di orang ni. Barat ni yang maju. So kita punya tanggungjawab nak beri kemajuan pada mereka. So this is white man's burden. You see? Slogan beban orang putih. Jadi mereka merasakan bahawa mereka lagi maju. Jadi mereka nak bawa kemajuan itu ke tanah-tanah yang dijajah. Well, satu part mungkin betul, tapi taklah semuanya betul. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud, tengok beban orang putih, white man's burden. Yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi ataupun penduduk-penduduk asal di wilayah yang dijajah oleh mereka. Ini kuasa barat, iaitu terutama sekali Belanda dan juga British. Kalau Perancis pula dia gunakan muslihat apa tahu? Slogan kami ada tugas menyebarkan tamadun. Kami perlu sebarkan civilization kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur, yang dianggap tidak maju.
Jadi slogan-slogan inilah, ada dua slogan, beban orang putih, tugas menyebarkan tamadun. So slogan-slogan inilah yang telah mereka kata pun, that's why kami memang patut menjajah kamu semua. Memang slogan inilah yang menyebabkan kami perlu sampai ke tanah Melayu untuk membawa tamadun kepada anda semua. Hey, itu yang kita kata apa? Macam, dia orang ni ada je idea macam mana nak menjajah negara-negara lain. So, kita lihat di sini. Inilah dia 8 faktor, iaitu faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Pertama, perkembangan industri kereta. Yang kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Yang ketiga, industri mengetin makanan. Yang keempat, pembukaan terusan Suez. Yang kelima, iaitu ciptaan kapal wap. Yang keenam, persaingan kuasa barat. Yang ketujuh, ciptaan telegraf. Dan yang ke-8, slogan beban orang putih. So, inilah dia berkaitan dengan faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. So, cikgu nak tanya kamu semua. Ada tak soalan yang kamu tak faham? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Atau kamu nak cikgu explain sekali lagi? Ataupun kamu nak tanya mana-mana yang kamu tak tahu?